Assalamualaikum, tuan-tuan yang dah sampai. Bagi tahu tuan-tuan berada di mana dan line di tempat tuan-tuan clear ataupun tidak. Jadi kita start insyaAllah. Silakan jemput masuk. Silakan jemput masuk. InsyaAllah sekejap lagi kita start. Silakan. Jemput masuk tuan-tuan. Silakan. InsyaAllah nanti kita mula sebentar lagi. Tuan-tuan berada di mana bagi tahu dan bagi tahu tempat tuan-tuan line clear ataupun tidak ya. Silakan. Silakan. Siapa yang dah masuk tolong share dengan kawan-kawan dulu sebelum kita start, dan siapa-siapa yang ada janji dengan sahabat-sahabat lain ataupun saudara mara, sepupu sepapat, adik-beradik yang nak join kelas, boleh text dia. Kita belum start lagi. Boleh text bagi tahu Ustaz Dansar dah nak start dah. Jom standby gitu ya. Silakan tuan-tuan, silakan. Jemput masuk. Insya-Allah kita akan start sebentar lagi. Jemput masuk. Silakan. Hari ini kita bahas ayat yang nombor 21 daripada surah Yasin ya. Silakan jemput masuk. Tuan-tuan berada di mana? Apa khabar tuan-tuan? Sihat? Harap-harap semua jaga diri elok ya. Silakan jemput masuk. InsyaAllah kita mulakan sebentar lagi ya tuan-tuan. Ajak kawan-kawan yang mana belum join, yang belum masuk gitu, yang tuan-tuan dah janji dengan dia Siapa yang belum share tolong share tuan-tuan. Tolong share di FB masing-masing supaya ramai sahabat-sahabat tuan-tuan, friends tuan-tuan di FB tu boleh dapat manfaat sama ya. Silakan jemput masuk. Jemput. Baik, slow-slow kita mulakan majlis kita dengan sama-sama membaca ummul kitab iaitu surah Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana shrah lana sudurana wa yassir umurana wahlul 'uqdatam min alsilatina yafqahu qawlana. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, seperti mana yang saya sebut tadi, insya-Allah hari ini kita akan bahaskan ayat yang nombor 21 ya dari surah Yasin ya. Mari kita tengok apa yang Allah Taala sebut dekat dalam ayat ni, kemudian kita baca makna dan terjemahan dia dulu
sebelum kita tengok apa yang boleh kita kutip dari sudut hikmah melalui ayat ni ya. Okey, sebentar. Ni ayat yang bawah ni Ni kita dah bahas pada pertemuan kita yang lepas, ayat 20 ni ayat 21. Saya baca, tuan-tuan puan-puan semak ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtaduna, kata Allah. Ya. Kalimat yang pertama, ittabi'u, ikutlah oleh kamu, turutlah oleh kamu, man, seseorang yang la yas'alukum, tidak meminta daripada kamu. La yas'alukum, tidak meminta dari kamu ajran, upah. Ikutlah oleh kamu, wahai orang kampung, wahai penduduk, ya, wahai tuan-tuan, katanya, seseorang yang tidak meminta daripada kamu upah pun apa-apa ya, sedangkan mereka tu sebenarnya berada dalam atas petunjuk, ataupun dan mereka itu berada di atas petunjuk Allah. Ya, ni ayat ni maksud dia tuan-tuan secara mafhum. So tuan-tuan boleh faham kan? Ini disampaikan oleh lelaki yang datang dari hujung kota tu yang telah kita bahaskan sebelum ni kan. Jadi dia apa yang disampaikan pada penduduk negeri tersebut, dia kata ikutlah oleh kamu wahai kawan-kawan, wahai penduduk negeri, ya. Ikutlah dia ataupun ikutlah seseorang yang tidak minta daripada kamu upah pun, dan mereka itu berada di atas petunjuk Allah Azza wa Jalla. Ya. Tuan-tuan tahu cerita ni, kita dah bahas sebelum ni, yang mana 3 orang rasul telah datang ke sebuah negeri ataupun sebuah kampung ataupun ke sebuah tempat. Kemudian mereka ditolak oleh orang di tempat tersebut, orang kampung tersebut. Ya. Kemudian akhirnya pada ayat 21 tu Allah menceritakan kepada kita, ada seorang lelaki datang dari hujung kampung, dan lelaki ini dia beriman dengan Allah. Ya, kalau ikut dalam penafsiran yang saya baca, ya, lelaki tersebut dia telah pun beriman dan dia sentiasa beribadat, dan dia beribadat di tempat-tempat yang sunyi, di gua ataupun di gunung, macam itulah ya. Jadi dia tahu bahawasanya apa yang dibawakan oleh Rasul itu merupakan sesuatu yang benar dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian dia lari datang ke kampung tersebut sebab apa? Sebab dia dengar Rasul yang membawa ajaran tersebut hendak diapa-apakan oleh orang kampung kan. Tuan-tuan tengok sebelum tu, kami akan rejam kamu lah, kami akan kenakan ke atas kamu sesaan yang pedih lah, macam-macam dia mengancam para rasul tersebut. Jadi itu antara sebab besar ataupun sebab utama kenapa lelaki tadi datang berlari ke hujung kampung, cepat-cepat datang. Jangan apa-apakan rasul ini. Jadi tuan-tuan, hari ini Allah menceritakan kepada kita apa dialog ataupun apa yang disampaikan oleh lelaki tersebut kepada orang kampung tu. Dia kata, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutlah oleh kamu wahai orang kampung, ikutlah oleh kamu kepada seseorang yang dia buat sesuatu tak minta apa-apa pun ke atas kamu. Ya, yang keduanya, mereka ni sebenarnya membawa ajaran yang benar. So tuan-tuan, dalam konteks hari ini Allah menceritakan kepada kita tentang kisah itu, tapi sebenarnya apa yang Allah Taala nak sampaikan, ya. Baik, dalam konteks ini tuan-tuan, kita ada 3 kelompok, 3 puak tau. Tiga apa kita panggil 3 jenis manusia lah dalam ayat ni. Yang pertama ialah Allah menyebut melalui ayat ni, kita tahu ada para rasul, 3 orang tu. Yang kedua, ada lelaki yang datang untuk membantu para rasul tu, untuk mempertahankan para rasul tu. Yang ketiga ialah kelompok orang kampung. Ada 3 kelompok dekat sini, ya. Dalam konteks ayat itu, macam mana kita nak adapt dalam situasi kita hari ini? Saya selalu sebut pada tuan-tuan, ayat Quran ni relevan pada semua zaman dan semua tempat. Tak kira pun tuan-tuan berada di mana, ya. Jadi kalau tuan-tuan rasakan ayat ni tak sesuai hari ini, ayat ni sesuai pada zaman Rasulullah SAW saja, itu adalah satu pandangan yang salah. Ayat ni diceritakan sesuatu yang sebelum zaman Rasulullah SAW lagi. Kisah ni kalau ikut dalam penafsiran diceritakan tentang zaman Nabi Isa alaihissalam. Tapi dia relevan masa zaman Rasulullah SAW. Nabi Isa dengan Rasulullah jarak dia jauh tuan-tuan, 500 tahun lebih kurang kan. Jadi masih relevan cerita ni disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada umat pada zaman Nabi Muhammad SAW, walaupun selepas 600 tahun lebih kurang kan. Dan begitu juga pada zaman kita hari ini, kita lebih kurang 1500 tahun 1500 tahun selepas Rasulullah SAW wafat, lebih kurang. Dan ayat tu masih relevan lagi hari ini. Ya, dan ia masih relevan pada zaman selepas kita sampailah hari kiamat nanti, ya. Jadi kalau kita nak tunjukkan yang ayat ini relevan, kita kena bawa situasi itu pada kita hari ini.
pada keadaan kita hari ni tuan-tuan. Kita jangan bayangkan dalam otak kita, saya tahu kebanyakan daripada tuan-tuan membayangkan macam tuan-tuan tengok dekat dalam filem kan, orang yang pakai dengan pakaian khas zaman dulu, berlari-lari kan, berlari-lari. Kemudian orang kampung, tuan-tuan duk bayangkan filem-filem yang biasa tuan-tuan tengok. Jangan tuan-tuan, tuan-tuan kena bayangkan keadaan kita hari ni. Tuan-tuan ni berada di mana? Adakah tuan-tuan ni berada di orang yang datang bagi ceramah kuliah ke, ataupun tuan-tuan ni ialah orang yang support kepada orang yang ceramah bagi kuliah tu ke, ataupun tuan-tuan ni orang kampung yang menerima kedatangan orang yang datang bagi kuliah tu. Tuan-tuan kena tuan-tuan berada di pihak mana? Tuan-tuan berada di kelompok yang mana ya? Tuan-tuan boleh berada di mana saja, tak ada masalah ya. Tuan-tuan boleh jadi pendakwah, apa masalah dia? Dan tuan-tuan boleh jadi orang yang sokong, walaupun tuan-tuan pendakwah, bila ada orang lain yang datang mengajar, tuan-tuan boleh sokong dia. Ataupun tuan-tuan ni walaupun tuan-tuan pendakwah sekalipun, tuan-tuan berada di kampung tuan-tuan. Jadi bila ada orang yang datang untuk mengajar, tuan-tuan dah jadi orang kampung pula. So tuan-tuan kena ada satu mentaliti ataupun pemikiran yang benar. Jadi apa yang Allah Ta'ala nak sampaikan dalam konteks saya ini? Baik. Pada saya, kalau tuan-tuan tak nak setuju dan tuan-tuan boleh keluarkan idea-idea ataupun pandangan melalui ayat ni yang lebih halus, ya silakan ya. Tapi pada saya ada dua benda ataupun dua kriteria yang Allah Ta'ala nak sampaikan pada kita. Kalau nak jadi pendakwah, mesti kena ada dua kriteria ni. Kalau nak menyokong ustaz yang bawa dakwah, mesti kita tahu ustaz tu ada dua kriteria ni. Dan kalau kita jadi orang kampung, kita sebelum menerima pandangan ataupun menerima ajaran ataupun menerima dakwah daripada pendakwah tu, kita kena pastikan pendakwah tu kena ada dua kriteria. Jadi di sini Allah Ta'ala nak jelaskan perkara tersebut pada pendapat saya ya. Yang pertama sekali mesti kena ada keikhlasan, yang kedua mesti apa yang dibawa itu adalah sesuatu yang benar dari Allah Azza wa Jalla dan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas. Tuan-tuan tengok dalam konteks saya ini, la yas'alu minkum ajran. Kita tengok ayat ni ya. Allah Ta'ala sebut dekat dalam ayat ni, ya, ni yang Allah Ta'ala suruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan pada penduduk kampung, pada orang Quraisy kan. Ni cerita dia. Rasulullah kau cerita dekat dia orang, kisahnya lelaki yang datang pada kampung tersebut, ya, lelaki yang datang pada kampung tersebut ni yang dia kata, ittabi'u man la yas'alukum ajran. Yang pertama, ikutlah oleh kamu, turutlah oleh kamu kepada sesiapa ataupun seseorang yang tidak meminta daripada kamu upah. Maksudnya apa tuan-tuan? Orang yang buat sesuatu dan orang itu tidak mengharapkan balasan ataupun tidak mengharapkan upah. Ya. Kalau orang jenis ni tuan-tuan, dia dah ada kriteria yang pertama ataupun karakter yang pertama untuk dia tu kita terima sebagai orang yang nak menyampaikan dakwah. Dia kena ikhlas dulu tuan-tuan. Dia kena ikhlas ya. Baik, kalau macam tu ustaz, tak payahlah kita kalau tuan-tuan sebagai orang kampung kan, kita tak payahlah bagi apa-apa pada ustaz tu tuan-tuan. Bolehlah kalau tuan-tuan tak bagi, tapi macam mana ustaz tu nak datang lain kali? Ya, sebabnya ustaz ni pun dia perlu kepada untuk disampai ke tempat tuan-tuan, dia perlu pada pembiayaan dan sebagainya kan. Ataupun kalau tuan-tuan ni yang menolong ataupun yang membantu ustaz tu, ustaz tak payahlah tolong ustaz tu dalam bentuk duit, kita cuma sebar-sebarkan kedatangan dia je lah. Ataupun ustaz, kalau kita ni sebagai pendakwah pula, kalau begitu kita tak payahlah ambil upah apa-apa, kita pergi kita ajar sajalah. Lepas tu kalau kita nak makan macam mana? Pandai-pandailah kita nak hidup. Tuan-tuan, tentulah ada dia punya, gunalah kita punya logik, akal fikiran kan. Janganlah sampai macam tu pula kita takkanlah ada pelajar-pelajar saya dalam video ni yang sampai berfikiran sampai macam tu. Kita tahulah sesuaikan dengan keadaan. Tengok tuan-tuan yang pertama dia kena ikhlas. Biasanya tuan-tuan ni saya nak sebutlah kalau tuan-tuan tak nak setuju pun tak apalah. Saya sendirilah tuan-tuan saya selalu dengar kuliah-kuliah macam tuan-tuan juga. Saya pun orang biasa juga kan. Saya walaupun dalam video ni saya yang bercakap tapi sebenarnya saya macam tuan-tuan juga. Saya selalu dengar video-video video ceramah, video-video pengajian. Dan apa yang saya dapat rasakan ialah apa yang saya dapat detect lah. Ini saya lah tuan-tuan. Saya rasa tuan-tuan pun sama tau. Orang yang kalau dia bercakap dari hati kita dapat rasakan keikhlasan dia tau, berbanding dengan orang yang cakap dia nak tunjukkan dia pandai, dia nak rendah-rendahkan orang lain, dia nak tunjukkan yang dia lebih tahu. Dia kadar keikhlasan tu bila dia bercakap, kita di sini dapat rasa dia punya jiwa soul dia tu. Dia sebenarnya ustaz-ustaz yang mengajar ni pun dia ni macam penyanyi juga tuan-tuan. Kalau macam penyanyi kan, bila dia boleh keluarkan soul itu, saya dah mengajar orang menyanyi pula dah. Bukan tuan-tuan.
Dia kalau orang yang menyampaikan sesuatu, dia bersajak ke, kalau dia datang dari dalam hati tu tuan lain. Macam orang azan pun sama. Kalau dia datang daripada dalam hati tu, lain kita rasa dengar dia punya tu. Dan benda ni tak boleh kita nak jelaskan. Sebab tu saya kata, kalau tuan-tuan tak nak setuju pun tak apalah. Ni saya yang rasa kan. Kalau anda kata ada ustaz-ustaz tu, kadang-kadang ustaz tu terkenal juga. Tapi sebab dia ni kita tahu jenis poyo tu poyo lah. Adalah adalah apa ni, kalau jenis poyo kita boleh agak tuan-tuan nak tunjuk pandai semua ya. Tapi kalau ustaz-ustaz yang datang tu dengan ikhlas dia ajar, dia pandai, dia tahu ilmu dia besar luas tapi walaupun dia ceritakan pengetahuan dia tentang sesuatu tu dengan detail, tapi kalau dia ikhlas daripada dalam hati tu tuan-tuan, saya sendiri kan saya dapat rasa tau ustaz-ustaz yang mengajar hadis-hadis kadang-kadang daripada Malaysia, kadang daripada negara jiran, tak kira lah. Bila kita dengar tu tuan-tuan kita tahu dia memang lahir daripada hati dia. Ada beberapa nama yang saya suka sangat dengar ceramah-ceramah dia. Saya rasa tuan-tuan pun suka dengar kalau tuan-tuan nak saya bagi kredit kat dia, antaranya ialah apa ni, ialah ustaz apa ni, kalau dalam Malaysia lah saya suka sangat dengar dengan Ustaz Badli Shah, suka saya dengar seronok saya dengar kupasan dia ataupun adalah beberapa orang ustaz lagi kalau daripada Indonesia pun ada beberapa orang yang saya suka dengar okey. Ada dua karakter yang perlu ada pada seorang ustaz, yang kita kena pastikan ada pada dia, barulah kita boleh terima ataupun barulah kita boleh menyokong dan kita kalau sebagai seorang ustaz, kita kena usahakan yang kita mesti kena miliki dua ni, baru kita boleh berkesan untuk sampaikan ilmu kita kepada mada umum kita. Yang pertama tuan-tuan kena ikhlas lah, kena ikhlas. Okay, yang kedua apa ustaz? Yang kedua kalau dalam konteks saya ini, yang keduanya ialah benar. Yang keduanya ialah benar atau benar. Janganlah kita ni ada beberapa orang yang saya tengok di kalangan ustaz-ustaz ni selalu bawakan sesuatu tu melalui mimpi-mimpi. Yang ini saya pelik betul lah tuan-tuan. Kadang-kadang mimpi dia, kadang-kadang mimpi daripada tok guru dia. Tuan-tuan, mimpi ni tak boleh kita jadikan sebagai dalil. Mimpi kita tak boleh jadikan sebagai dalil. Mungkin sebagai untuk nasihat ke bolehlah Tapi kalau mimpi tu kita gunakan sebagai sebagai sesuatu yang untuk kita amalkan, dan kadang-kadang ada jenis-jenis mimpi tu yang bagi tahu apa ni, kalau beramal dengan selawat-selawat tertentu yang baru selawat tak ada masalah. Tuan-tuan boleh sebut apa saja asalkan benda tu memuji Rasulullah SAW dan minta Allah supaya merahmati Rasulullah, yang tu okey, tak ada masalah Tapi kalau kita sebut, kalau baca ni dapat pahala gitu, dapat pahala begini, sekian banyak tu, sekian banyak ni, yang itu kita perlu kepada dalil yang khusus. Kalau tidak disebut oleh Rasulullah SAW, macam mana kita boleh tahu perkara tersebut? Adakah kalau seseorang tu bermimpi dengan perkara tersebut, itu boleh dijadikan sebagai sandaran? Yang itu yang ada masalahnya sikit tuan-tuan So, apa yang nak disampaikan tu kenalah perkara ataupun sesuatu tu benar daripada Al-Quran dan daripada hadis yang sahih. Daripada hadis yang sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So dua kriteria tu tuan-tuan. Yang pertama sekali mesti kena ikhlas, yang kedua mesti ilmu itu adalah benar tuan-tuan Baik, macam mana ustaz kalau ada dua orang ustaz yang dia berbeza pandangan, tapi dua-dua membawakan dalil daripada Al-Quran dan hadis juga, macam mana ustaz? Tuan-tuan nak buat macam mana? Okay, kalau dalam keadaan itu, raikan perbezaan pandangan, apalah masalahnya sebab masing-masing ada dalil dia, masing-masing ada rujukan dia, so okeylah, tak ada masalah asalkan dua-dua tu rujuk daripada Quran dengan sunnah. Kalau seorang ni dia rujuk pada tok guru dia, seorang ni rujuk pada hadis sahih, tuan-tuan nak pilih yang mana? Tentulah pilih pada hadis yang sahih, betul tak? Jadi tapi masalahnya ustaz, dua-dua ni ada hadis yang sahih, macam mana? Kalau dalam keadaan itu mudahlah, kita raikan perbezaan pandangan, janganlah gaduh. Kadang-kadang masuk dekat dalam tu penyokong ustaz ni memberi kecaman kepada ustaz yang kedua, yang ni beri kecaman kepada ustaz yang pertama. Jangan buat macam tu tuan-tuan. Raikan perbezaan pandangan, apa masalahnya? Sebenarnya tuan-tuan, sahabat Rasulullah dulu pun dia berbeza pandangan. Ada sahabat-sahabat yang suka tengok pada zahir hadis, tapi ada sahabat lain yang suka mentakwil ataupun suka mengambil apakah kehendak Allah melalui hadis tersebut. Ada sahabat-sahabat yang jenis, contohnya macam Ibnu Abbas kan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia ni
Seorang yang suka bila dapat hadis sebenarnya apa yang Rasulullah nak. Lebih kurang macam kita buat ni lah. Apa sebenarnya yang Rasulullah nak daripada hadis ni. Kenapa di sebalik, lebih kurang macam itulah tuan-tuan ni. Tapi ada juga sahabat Rasulullah yang suka ambil daripada zahir hadis tersebut. Tuan-tuan, sebenarnya ada beberapa orang sahabat Rasulullah yang Rasulullah sebenarnya tak bagi dia orang pergi berperang sangat. Ya, ada 3 orang lah yang saya boleh sebut kat sini. Antaranya Abu Hurairah. Abu Hurairah tu memang orangnya kecil kan. Yang kedua siapa tahu? Anak Saidina Umar. Bapak dia punyalah terror kan. Tapi anak dia Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar ni, Rasulullah tak bagi dia pergi berperang tuan-tuan. Kalau dia nak ikut sangat pun Rasulullah kata, bawa dia, jaga dia, suruh duduk belakang-belakang. Tak bagi dia mati dalam medan peperangan. Maksudnya gitu Kemudian ada Ibnu Abbas Tuan-tuan tahu tak? Orang-orang ni memang sengaja Rasulullah SAW nak dia belajar hadis. Dengar cukup-cukup hadis Rasulullah SAW, dengar cukup-cukup apa pesanan-pesanan. Kan Abu Hurairah ada banyak pesanan yang diterima daripada Rasulullah. Berapa banyak Abu Hurairah itu dia meriwayatkan hadis, padahal dia bukan sahabat yang daripada awal bersama dengan Rasulullah SAW. Begitu juga dengan Ibnu Umar, begitu juga dengan Ibnu Abbas. Dia orang ni kecil, dia orang ni masih lagi budak-budak masa Rasulullah SAW itu dibangkitkan kan. Jadi masa Rasulullah berada di Madinah, dia orang tu bukannya orang dewasa sangat tapi Rasulullah sengaja groom dia supaya dia ini menjadi orang yang mahir dalam ilmu hadis, orang yang banyak meriwayatkan hadis, orang yang mengajar manusia. Tahu. Jadi mereka ni diletak di dalam satu kelompok sahabat-sahabat yang belajar daripada Rasulullah. Jadi mereka ni pun tuan-tuan, dia ada perbezaan pandangan dan dia ada sifat-sifat semula jadi yang dia sendiri. Contohnya macam saya sebut tadi lah. Macam Abu Hurairah ni dia suka tengok pada zahir hadis, banyaklah kisah-kisahnya yang begitu tahu. Tidak disebut tapi kita tengok karakter dia. Kalau dia bercakap memberi pandangan sesuatu, dia lebih kepada mengambil kita panggil mengambil daripada hadis, zahir hadis itu apa yang disebut oleh Rasulullah. Tapi berbeza dengan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni kita tak berani tahu tuan-tuan. Kita tak berani nak komen apa pandangan dia. Dan kalau anda kata sahabat-sahabat yang macam ni dibagi pandangan tertentu yang kadang-kadang tidak disebut Rasulullah pun, kita tak berani nak rot dia. Contohnya ada sahabat-sahabat yang didoakan oleh Rasulullah, dipegang dada dia, ya Allah bagilah budak ni, maksudnya kita bagi budak ni pandai dalam ilmu tafsir. Tiba-tiba di tafsir alif lam mim tu, alif tu sekian-sekian, lam tu sekian-sekian, mim tu sekian. Jadi para sahabat tak berani nak cakap apa-apa. Sebab apa? Rasulullah pernah letak tangan Rasulullah kat dada dia dan ya Allah tolonglah bagikan dia ni kepandaian dalam ilmu tafsir. Tapi Rasulullah tak pernah sebut tentang alif lam mim tersebut kan. Jadi sahabat-sahabat pun tawakuf. Para ulama selepas tu pun tawakuf. Sebab tu kita sampai sekarang alif mana apa, lam mana apa, mim mana apa, kita tak tafsir tuan-tuan. Walaupun ada ustaz-ustaz ataupun ulama ke siapa-siapa yang tafsir, kita tawakuf. Kebanyakan kita tawakuf. Okey, itu pandangan ni, okey, tak ada masalah. Tapi kita diam. Sebab apa tuan-tuan? Rasulullah tak pernah sebut. Jadi tuan-tuan, ada sahabat-sahabat yang dia suka tengok apa di sebalik ayat ataupun apa di sebalik hadis-hadis tersebut. Tapi ada para sahabat sendiri pun yang ambil daripada zahir tersebut. Jadi sampai sekarang benda tu masih ada orang yang macam ni dan orang yang macam ni. Jadi kalau dua-dua itu diambil sumber pengajian dia ataupun diambil sumber ilmu dia tu daripada yang sahih, yang B pun yang sahih, Jadi apa yang tuan-tuan nak sibuk kan? Kita terimalah perbezaan pandangan kita yang orang kemudian ni, yang macam saya sendiri, saya seronoklah. Saya dengar dua-dua pihak, okey, kita seronok dengar, itu ilmu kita panggil. Tuan-tuan itu ilmu. Jadi kita ambil manfaatlah daripada ilmu tersebut. Buat apa yang kita nak gaduh-gaduh? Okey, pandangan awak lah, pandangan saya lah, tak ada masalah. Kecuali pada benda-benda yang akidah dan sebagainya, itu perlu pada perbahasan panjang Tapi kalau hal-hal yang berkaitan dengan benda-benda kecil, benda-benda furuk ni, apa masalah? Kita beza pandangan, tak ada problem Asalkan benda tu telah dibahaskan dengan terperinci oleh para ulama dan kita baca apa masalah? Boleh beza pandangan, tak ada problem. Kecuali kalau pada benda-benda yang benda-benda tauhid, benda-benda yang kritikal lah, yang tu perlu pada bahasan yang panjang, yang itu lain cerita. Ni saya cerita pada benda-benda yang muamalat dan sebagainya ataupun benda fiqh ni So kita boleh berbeza pandangan. Okey tuan-tuan, tapi walau apa-apa hal pun tuan-tuan, dia akan kembali kepada ilmu jugalah dia akan kembali kepada ilmu juga. So tuan-tuan, hari ni ialah masanya tuan-tuan sedang menuntut ilmu, tuan-tuan sedang berjinak-jinak dengan bahasa Arab Al-Quran supaya tuan-tuan faham apa exactly original yang diturunkan oleh Allah Tuan-tuan tidak semata-mata berpandukan daripada terjemahan orang lain saja. Okeylah tuan-tuan So mari kita tengok apa yang Allah Taala hadiahkan kita melalui ayat ni, yang kita boleh kupas, kita boleh bahas dan kita boleh ambil dia punya manfaat daripada ayat ni tuan-tuan Alright. Ittabi'u man la yas'alukum ajran. Ni tuan-tuan dah faham makna ni kan? Ikutlah oleh kamu, turutlah oleh kamu seseorang yang tidak
dia meminta kepada kamu upah. Ni maksudnya yang ikhlas lah. Kemudian karakter yang kedua, wahum muhtadun, sedangkan mereka itu orang yang mendapat petunjuk, ataupun sambil mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk, ataupun dan mereka itu orang-orang yang mendapat petunjuk. Ada dua benda lah tuan-tuan ni. Yang pertama, tidak meminta upah. Nanti saya potong kat sini ya. Kita consider ni sebagai satu rangkap yang pertama. Mudah sikit kalau kita dah rangkap-rangkapkan ni. Alright. Okay. Ittabi'u man la yas'alukum ajran. Ittabi'u, ikutlah oleh kamu. Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan, ni isim ke fi'il ke haraf? Ikutlah oleh kamu, pergilah oleh kamu, makanlah oleh kamu, duduklah oleh kamu. Ittabi'u, ni isim ke fi'il ke haraf tuan-tuan? Cuba jawab. Pandai. Ini merupakan kalimat fi'il. Okey, fi'il ada 3. Ikutlah oleh kamu. Itu fi'il apa nanti? Tengok ni rangkap. Fi'il kan ada 3 tengok sini ya, perbuatan kan, fi'il kan. Fi'il ada 3, fi'il mudhari', fi'il madhi dan fi'il amar. Ikutlah oleh kamu. Tu fi'il apa tuan-tuan? Mudhari' ni perbuatan yang sedang berlaku, madhi perbuatan yang telah berlaku, fi'il amar ni perbuatan menyuruh. Ikutlah oleh kamu. Ini mana tuan-tuan? Itu merupakan fi'il amar lah, fi'il menyuruh lah ustaz. Ikutlah oleh kamu. Faham ke tidak? Okey, kalau fi'il amar, tak kiralah apa fi'il pun tuan-tuan jumpa, soalan pertamanya ialah apakah ganti nama diri dekat dalam fi'il tersebut. Yang kedua, ganti nama diri itu ya dia merujuk kepada siapa? Itu penting. Dia rujuk kepada siapa, dan tengok kalau ada maf'ulun bih ataupun tidak. Maf'ulun bih ni maksudnya kalau perbuatannya ikut yang kena ikut. Siapa yang perlu diikuti? Gitu maksud dia. Okey tuan-tuan, tengok apakah ganti nama diri dekat dalam ni? Ni fi'il, tuan-tuan tahu fi'il amar. Ganti nama diri dekat dalam fi'il ni apa? Kamu ustaz, kamu, antum, kamu. Mana tahu ni baca terjemahan ustaz kan kita terus tahu. Macam itulah, tak payah hafal 6 sebutan untuk fi'il amar, tak payah. Baca kat bawah ni terus tahu ada kamu dekat dalam ni. Okey, baik Sekarang ni soalan kedua, kamu ni dia rujuk kepada siapa dalam konteks ayat ni? Dalam konteks rangkap ni, ikutlah oleh kamu. Kamu ni dirujuk pada siapa? Kita ada 3 golongan tuan-tuan. Kita ada golongan yang pertama ialah para rasul, ada 3 orang tu kan. Yang kedua kita consider sebagai satu golongan juga ialah orang yang datang untuk mempertahankan rasul tersebut. Golongan yang ketiga ialah orang kampung tersebut. Jadi ikutlah oleh kamu. Yang mengeluarkan kata-kata ni dalam cerita ni ialah orang yang datang dari ujung kampung untuk pengikut ataupun penyokong rasul itu kan. Okey, ikutlah oleh kamu seseorang yang tidak minta upah. Ikutlah oleh kamu. Kamu tu dia rujuk pada siapa tuan-tuan? Cuba tuan-tuan jawab. Ikutlah oleh kamu. Dia rujuk pada siapa? Dia rujuk pada orang kampung tersebut lah. Betul ke tidak? Dia rujuk pada orang kampung tersebut. Tu saya kata, tuan-tuan kena tahu dari sudut kefahaman dan baru kita boleh bincang tentang teknikal. Dalam ittabi'u ada kamu. Itu teknikal tuan-tuan. Tuan-tuan tanya siapa-siapa pun, dia orang akan kata dalam tu ada antum, ada kamu. Itu teknikal. Tapi kalau teknikal macam mana pandai pun, tuan-tuan kena ada kefahaman tentang ayat tu. Kalau tak ada kefahaman, tiba-tiba kita sebut ittabi'u. Dalam tu ada kamu. Itu korang tahulah. Kamu rujuk pada siapa? Mana kita tahu? Mana ayat dia kita tanya. Jom kita tengok ayat lu bagi faham ayat dan baru kita boleh jawab. Sebab tu kita punya sistem yang kita gunakan, dia teknikal pun kita akan mahir, dan dari segi kefahaman pun kita akan bagi perhatian yang besar tentang perkara tersebut. Ya tuan-tuan. Okey. Soalan ketiga, ada tak maf'ulun bih? Ada atau tidak maf'ulun bih? Maf'ulun bih ni maknanya yang perlu diikut oleh kamu tu. Ikutlah oleh kamu akan siapa? Man lah jadi dia punya maf'ulun bih. Ikutlah oleh kamu akan seseorang yang tidak meminta daripada kamu upah. Seseorang ni tuan-tuan. Ini kita panggil maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Cuma man ini ialah satu kalimat isim lah. Tentulah nak jadi maf'ulun bih kena isim tuan-tuan. Dia ialah isim yang ada gelaran dan fungsi tuan-tuan. Ya, dia adalah isim yang ada gelaran dan fungsi. Ini termasuk dalam kelompok isim mausul. Kalau tuan-tuan tengok pelajaran kita peringkat yang kedua, kan isim kan ada 2 jenis nanti ya. Isim kan ada 2 jenis kan. Satu isim yang ada gelaran dan fungsi, satu isim biasa ya. Ini pelajaran peringkat kedua. Jadi semua isim yang ada gelaran dan fungsi ni dia tidak boleh kita ubah-ubahkan baris dia. Sedangkan isim biasa itu boleh kita ubah-ubahkan baris dia. Jadi man yang tuan-tuan jumpa dekat dalam ayat tu ialah isim yang ada gelaran dan fungsi. Gelarannya ialah isim mewakili. Isim mewakili. Ya, okey, dia mewakili siapa? Dia mewakili siapa saja yang datang dengan ikhlas dan benar.
Sesiapa saja yang datang dengan ikhlas dan benar. Jadi sebab tu lelaki tu kata, ikutlah oleh kamu wahai penduduk kampung seseorang yang tidak meminta daripada kamu upah dan mereka adalah orang yang benar. Jadi man ni seseorang yang ni merupakan maf'ulun bih ataupun yang kena buat ataupun yang diikutilah sebab perbuatannya mengikut. Ya tuan-tuan ya. Okey, habis. Kemudian la maknanya tidak atau tiada. Ini merupakan kalimat haraf. Cuba ingat ni haraf apa tuan-tuan? Tuan-tuan dah dijelaskan, kita jumpa la dah banyak kali juga kan. La ni haraf apa tuan-tuan? Ni peringkat kedua. Kalau kita jumpa kalimat haraf, ni peringkat kedua. Kalau tuan-tuan buka diagram ni, diagram nombor 2, tuan-tuan akan dijelaskan dengan isim tadi. Ini jenis isim kan ada 2 jenis. Kalau jumpa fi'il nak kena buat apa kan. Kemudian kalau jumpa haraf, dia kena ada gelaran dan fungsi. Kalau la tadi tu maknanya tidak atau tiada, dia termasuk dalam kelompok haraf nafi dia dekat sini Pak. Kalau dia merupakan haraf nafi, fungsi dia apa Ustaz? Fungsi dia apa lagi? Menafikan lah. La ni kan. Fungsi dia menafikan. Dia menafikan kalimat selepas daripada itu. Okey. Kalimat selepas tu ialah yas'alu. Yas'alu maknanya dia meminta. Nampak? Ni la ni tuan-tuan. Kalau tak ada, ayat ni jadi 360 darjah lah beza dia. Kalau la ni tuan-tuan buang, ikutlah oleh kamu seseorang yang meminta kepada kamu upah. Yang meminta kepada kamu upah. Nampak tak fungsi la ni? Kalau la ni tak ada, ayat ni akan jadi jauh beza lah. Macam bumi dengan langit lah. Ikutlah oleh kamu kepada seseorang yang meminta kepada kamu upah. Sedangkan kalau tuan-tuan pakai la ni, dan la ini dia berfungsi untuk menafikan kalimat yas'alu ni, ikutlah oleh kamu seseorang yang tidak. Nampak ni? Yang tidak meminta kepada kamu upah. Yang tidak. Jadi betapa besarnya kalimah la ni tuan-tuan. Kalimah haraf nafi dia mainkan peranan yang sangat besar dalam Al-Quran. Kalau salah sebut, tidak sebut, lupa sebut, besarlah masalah dia tuan-tuan ya. So la ni maknanya tidak. Dia merupakan kalimat haraf dan dia merupakan haraf nafi. Kalau gelaran dia sebagai haraf nafi, fungsi dia apa? Fungsi dia menafikan kalimat selepas tu. So kalau selepas tu dia meminta, maknanya tidak dia meminta ataupun dia tak minta. Faham ya tuan-tuan ya? Dan ada juga haraf yang menafikan isim. Nanti kita jumpa, kita bahas ya. Ni yang menafikan fi'il. Okey, yas'alu. Dia merupakan kalimat fi'il tuan-tuan ya. Fi'il apa ni? Tidak ada telah. Dia meminta ke dia telah meminta? Ni dia memintakan. Tu fi'il apa tuan-tuan? Dia ialah fi'il mudhari'. Dia merupakan fi'il mudhari'. Ya, okey. Seperti biasa kalau tuan-tuan jumpa kalimat fi'il saja, saya nak tanya 3 soalan. Yang pertama ialah apakah ganti nama diri dia, dan ganti nama diri dia ni rujuk kepada siapa, dan ada atau tidak maf'ulun bih. Itu soalan dia ya. Okey, kat sini best ni, perfect ni ya. Okey. Soalan dia, dalam kalimah fi'il yas'alu, apakah ganti nama diri dekat dalam ni? Okey, jawapannya Ustaz, saya dah nampak dia. Settle ya. Okey, sekarang ni soalan kedua. Dia rujuk pada ni ustaz tanya ni mana, kat mana kita orang nak belajar persoalan-soalan ni? Dekat sinilah peringkat yang kedua ni kan saya dah kata. Peringkat yang kedua ni, sebentar ya. Peringkat yang kedua ni saya jelaskan, kalau jumpa isim, ni cerita dia. Kalau jumpa fi'il warna kuning, ni cerita dia. Kalau jumpa haraf, ni cerita dia, warna pink kan. Okay, kalau jumpa fi'il, inilah cerita dia. Apa dia cerita dia Ustaz? Inilah, tengok Yang pertama, apa ganti nama diri dalam fi'il tersebut. Yang kedua, ganti nama diri itu rujuk pada siapa? Kan? Yang ketiga, tengok-tengok kalau ada maf'ulun bih. Kalau ada, adalah. Kalau tak ada, tak adalah. Jom kita tengok. Buat benda yang sama. Okay, apakah ganti nama diri dalam fi'il yas'alu? Dia. Dia rujuk pada siapa? Man. Ada atau tidak maf'ulun bih? Ada. Siapa dia? Kamu dan ajran. Dua-dua ni maf'ulun bih. Ini maf'ulun bih pertama, ni maf'ulun bih yang kedua. Okey. Apa dia maf'ulun bih pertama dan maf'ulun bih kedua? Okey, dengar tuan-tuan ya. Yas'alu ni merupakan kalimat fi'il, dia merupakan fi'il mudhari'. Ganti nama diri yang terdapat dekat dalam kalimah yas'alu ialah dia ya. Baik. Dia rujuk pada siapa Ustaz? Dia rujuk kepada man, seseorang yang tidak meminta kepada kamu So dia tidak meminta. Siapa yang tidak meminta? Man, seseorang ni. Okey, ada tak maf'ulun bih? Jawapannya ada. Tengok sini Petua yang saya pernah berikan pada tuan-tuan, kalau ada ganti nama diri melekat selepas kalimat perbuatan, secara automatik ganti nama diri itu menjadi maf'ulun bih. So inilah maf'ulun bih dia. Okey, tidak meminta daripada kamu apa? Upah. So upah ni masih maf'ulun bih tapi maf'ulun bih yang kedua. Tidak meminta daripada kamu upah. Kamu maf'ulun bih pertama sebab ikut kita punya petua tu. Kemudian apa yang tidak diminta daripada kamu? Upah. Upah ni merupakan maf'ulun bih yang kedua. Tuan-tuan tahu tak apa konsep dia? Dia macam ni tuan-tuan. Tuan-tuan jangan salah sangka tau. Ramai pelajar saya dulu, dia salah sangka maf'ulun bih kedua ni, Ahmad dia makan rambutan dan durian. So rambutan tu maf'ulun bih pertama, durian maf'ulun bih kedua. Salah, bukan.
dan durian tu bukan maf'ulun bih tuan-tuan, itu ataf maktuf sebab ada waw tu so secara teknikal dia bukan secara makna mungkin tuan-tuan akan faham dia maf'ulun bih lah kan, maf'ul pertama, maf'ul kedua, bukan. Dalam teknikal macam ni, aku beri engkau duit, engkau tu maf'ulun bih pertama. Sebab apa? Sebab dia adalah kalimat ganti nama diri yang melekat dengan kalimat perbuatan aku beri. Aku beri engkau. Engkau tu adalah maf'ulun bih pertama ya. Baik, apa yang aku beri pada engkau? Duit. So duit tu maf'ulun bih yang kedua. Itu kaedah maf'ulun bih pertama dan kedua. Bukannya aku beri aku makan rambutan maf'ulun bih pertama, dan durian maf'ulun bih kedua, dan manggis maf'ulun bih ketiga. Itu bukan tuan-tuan. Itu bukan kaedah maf'ulun bih kedua. Maf'ulun bih kedua yang macam saya sebut tadi. Aku beri engkau buku. Mereka meminta engkau upah. Jadi engkau tu adalah maf'ulun bih pertama, upah maf'ulun bih yang kedua. So dalam konteks tu mereka tidak minta dari kamu upah. Tidak minta kamu upah. So tidak minta kamu maf'ulun bih pertama, tidak minta kepada kamu. Yang kedua, tidak minta kepada kamu apa? Tidak minta kepada kamu upah. Upah tu maf'ulun bih yang kedua. Tuan-tuan faham tak? Ya. So mana yang pernah belajar bahasa Arab tu mungkin hari ni barulah saya tahu ustaz ya. Alright. Wahum. Wa ni tuan-tuan ingat dia haraf haraf ataf kan? Bukan, ini bukan haraf ataf tuan-tuan. Sebenarnya dia ni merupakan haraf hal. Haraf hal. Sedangkan terjemahan yang sesuai ialah sedangkan ataupun sambil ya. Ahmad dia tidur sambil dia duduk ataupun Ahmad dia tidur sedangkan dia duduk. Jadi waw ni ialah waw sambil ataupun sedangkan. So nama dia dalam istilah teknikal nahwu sebagai haraf hal, haraf waw hal dipanggil, waw yang merupakan haraf hal. Kemudian hum maknanya mereka, ini merupakan kalimat isim ganti nama diri ya. Ganti nama diri ini rujuk kepada siapa? Kalau sekiranya dalam konteks ini dia rujuk kepada para rasul tersebut Kemudian muhtaduna, orang-orang yang mendapat petunjuk, ini merupakan kalimat isim. Dia ni ialah isim biasa, dia sedang berpangkat marfu'. Tanda marfu' di mana? Tanda marfu' dia waw nun. Kenapa ustaz pakai waw nun? Selalu tanda marfu' kan pakai baris depan. Jawapannya kerana ini merupakan kalimat jamak muzakkar salim. Apa benda tu ustaz? Nanti kita bahas kemudian. Ya. Kita jumpa lagi nanti saya jelaskan ya. Itu sebenarnya pelajaran peringkat yang ketiga tau. Jadi sebab tu kadang-kadang benda yang peringkat ketiga ni saya selalu kemudiankan. Sebab saya nak tuan-tuan familiar dengan bila jumpa isim, tengok isim yang ada gelaran dan fungsi ke isim biasa. Kalau jumpa fi'il, cari apa ganti nama diri, rujuk pada siapa, ada atau tidak. Maaf, tuan-tuan familiarkan benda tu dulu. Nanti bila tuan-tuan saya rasa dah ready, baru kita pergi kepada pelajaran kita peringkat yang ketiga tuan-tuan. Tapi saya tak dapat nak jelaskan tentang yang detail satu persatu ikut. Dia banyak juga benda tau. Jadi kalau tuan-tuan masuk dengan pelajaran dengan sistem Al-Furqan, kita akan jelaskan daripada awal. Tuan-tuan dah share ke belum ni? Tuan-tuan tak kesian kat saya ke? Share lah tuan-tuan Tuan-tuan share di FB tuan-tuan masing-masing supaya ramai yang dapat manfaat ya. Kalau tuan-tuan nak belajar sistem bahasa Arab dengan lengkap, sempurna, tersusun tuan-tuan kalau nak guna sistem Al-Furqan, tuan-tuan pergi ke 019 511 9000 tuan-tuan type saya berminat. Nanti Al-Furqan punya admin akan bantu tuan-tuan. So terima kasih atas perhatian dan insya-Allah nanti kita akan berjumpa di lain pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.